Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar yang bakal bergraduan semester ini, yang bakal tamat. Okey. Good luck Meda ucapkan. Meda harap semua keep positif. Kita dah nak habis diploma 5 sem dan kita akan menuju ke degree pula. So Meda harap dia dapat find ni, mentality kita pun part 5 senior kan. Kena berdisiplin apa semualah. Okay. So ini adalah kali kedua kita berjumpa. Betul ke kelas? Sebab minggu lepas kita public holiday. Betul tak? Maulidur Rasul. Okay, so Alhamdulillah. Okay, so hari ni Madam nak tanya sedikit sebanyak kat mana dah lecture kamu? Habis chapter 1, madam. Oh, bagus-bagus. Dah habis chapter 1. So hari ni bolehlah kita buat latihan sedikit sebanyak untuk chapter 1. Okay, untuk tutor okeylah Madam buka dulu paparan, okay, untuk ni. Alright. Jadi 350. Okay, sebelum kita proceed, okay, Madam dah buat satu channel, bukanlah channel lah, playlist lah. Okay, pada sesiapa yang macam kadang-kadang nak rewind balik kelas kita. So Madam buat ni jadi kamu semua punya thumbnail untuk YouTube record. Okay, Madam akan upload kat YouTube lah. So kamu nampak je yang ni, maknanya ni untuk kelas kamu. Okay, nanti Madam akan susun lah ikut playlist lah. Okay, nampak ke ni? Madam tulis kat sini PAD 350 tutorial 5F. Okay, gambar macam ni, itu maknanya rakaman untuk kelas kamu. Madam akan buat semua rakaman kelas supaya senang untuk pelajar-pelajar ni, maknanya nak ingat semula ke, nak dengar semula ke. Okay, recording. Alright. Okay, itu satu hal. Okay, satu hal yang lain adalah Madam akan bercakap pasal assignment. Okay, continuous assessment. Madam dah cakap ke belum pasal hal-hal ni? Ke dah? Belum, madam. Oh, belum ya. Okay. So, continuous assessment masih lagi 40%, tapi Madam ada dengar nak buat 50% juga. So, kita dalam keadaan berjaga-jaga lah, ataupun apa-apa Madam akan update. Okay. But basically, kamu akan ada quiz sebanyak 15 questions, true and false saja. Answer all. Dan full markah kamu adalah 15 markah. Okay, dan weightage dia adalah 5%. Okay, quiz 5%. Okay, dan topik yang masuk adalah topik 1, 2 and 3. So, sebaik sahaja kamu tamat topik 1, 2 dan 3, kita akan buatlah quiz. Alright. Yang kedua, kamu akan ada test. Okay, ini maknanya ujian yang nak menguji kau punya knowledge lah. Okay, test. Okay, ada 2 soalan. Okay, seperti yang Madam cakap ni, ada 2 soalan, iaitu long essay and ada satu soalan answer, ada 2 soalan long essay, jawab satu saja. Mudah je, 25 marks. Dan weightage dia, satu soalan ni weightage dia 10%, dan dia hanya akan cover topik 3 and topik 4. Ini akan dijalankan antara week 5 and week 8. Okay, so kalau kita tengok kat sini, quiz dan test, maknanya ujian yang bertulis, kamu ada 15%. Okay, dan topik yang cover adalah topik 1 hingga 4 saja. So sekarang kamu dah habis topik 1, so maknanya masih ada masa lagi untuk belajar lah. Okay, untuk catch up. So Madam harap kamu jangan macam serabutkan diri kamu. Awal-awal kamu macam, bukanlah Madam nak kata kamu balik itu study, habis kelas je study, tak. Tapi mana kata kamu sentiasa keep on track. Okay, jangan ponteng kelas. Ataupun kalau ada macam orang kata tak dapat naik kelas, yelah sometimes kita ni teman adik pergi vaksin lah, ada masalah family. Family should come first lah bagi Madam. Madam akan record. Okay, Madam memang record, bukan akan, tapi Madam akan letak dalam YouTube dan kamu kena follow balik. Bila follow lah, buka YouTube, dengar. Okay, so sentiasa ambil tahu. Itulah maknanya ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Okay. Okay, assessment yang kedua adalah group project 1 ataupun written report. Okay, so tadi ujian bertulis, yang kedua adalah project yang tu solo, yang ni group. Okay, so dia akan ada written report sebanyak 15% dan presentation 10%. Okay, kalau ada written report, Madam nak kamu buat satu group, ada 4 orang.
Okay, so ini adalah berdasarkan apakah kerja-kerja voluntary ataupun sukarela yang dibuat oleh mana-mana organisasi, tak kisahlah kerajaan ke, swasta ke, NGO ke, yang berkait rapat dengan 17 SDG. Okay, so 17 SDG ni kita dah sentuh, Madam percaya kita dah sentuh dalam chapter 1, tetapi sedikit sebanyak, tapi yang paling fokus sekali kita akan sentuh dalam chapter apa? Chapter 5. Okay. So Madam nak tanya kamu, adakah kamu dah ada Madam punya modul? Dah ada ke belum? Dah ada madam. Dah ada. Madam dah bagi kan? So Saya kalau share. kan, Madam dah bagi tapi yang lama-lama punya, tapi update lagi tu, maksudnya boleh guna lagi. So dalam tu bukanlah Madam yang karang sendiri, Madam ambil semua source yang Madam rasa kamu boleh gunakan untuk pembelajaran kita lah. So kamu dalami mana sustainable SDG yang kamu nak buat. And then kamu cari NGO, bukan jenis sebenarnya, kamu cari NGO ataupun apa-apa company. Okay, so lepas tu kamu pun macam, okay, cari apa orang kata, kamu cari apakah perkara yang dibuat yang ada kena-mengena untuk mencapai SDG yang mana satu. Boleh, tapi kalau ada 3 pun dah cukup happy dah. Okay, so yang tu written report. Okay, buatlah template report yang akan Madam beri. And then rubrik akan rubrik ataupun orang kata bagaimana penilaian tu dibuat pun Madam akan beritahulah. Okay. Yang ketiga adalah assessment. Seterusnya adalah presentation. So apa yang kamu dah buat tu kamu akan present. Madam suggest yang kamu rakam dahulu. Okay, buat betul. So masa kelas tu kita akan paparkan sebab Madam takut ada masalah lain lah kalau kita nak buat secara live. Okay. Okay, so kita persetujui macam kamu record dulu sesama kamu video apa semua kan. Nak campur-campur video, jangan lama sangat lah. Kadang-kadang ada video 30 minit. Dia macam 30 minit, bayangkan nak dengar sebab 30 minit satu grup tu. Okay. Buat simple, janganlah lebih dari 10 minit. Okay. 5 minit tu okey dah, 5-6 minit. Ada diri kamu, ada slide sikit, ada nota sikit. Okay. So, and then last kali untuk PhD 350, final test. Okay. So, akan dibuat final test lah macam biasa dan tidak ada test replacement akan dibuat. Macam maknanya kamu tak dapat hadir ke, melainkan ada sebab-sebab yang tertentu dibenarkan. Macam saya lepas tak silap Madam, kerana semua pelajar macam kebanyakannya macam ada yang terlibat dengan vaksin, satu negara sedang menuju ke arah kadar vaksin yang tinggi, so kita benarkan. Tapi dengan syarat kena ada bukti lah. Apa-apa pun kena ada bukti, jangan saja-saja tak buat test. Macam itulah maksudnya. Okay, so final test kita ada 4 soalan, jawab 3 dan setiap soalan tu adalah 20 markah. Dan full mark 60. Maknanya kalau kamu dapat 50 per 60 tu habislah 55 per 60. Kita akan campurkan pula dengan 40% iaitu quiz test, present dan written report. Okay. So kita akan buat semasa lepas minggu ke-14 lah. Dan topik yang cover senang je. Kalau yang tadi tu 1, 2, 3, 4. Yang ni 4, 5, 6, 7. Alright. So Madam rasa mudah lah. Okay. Itu bab assessment. Ada yang nak tanya ke? So nanti okay, sebenarnya secara tak langsung Madam dah bagi ni apa maksud, apa soalan, orang kata apa soalan yang keluar lah, bukan apa soalan yang keluar, apa yang orang kata soalan assignment kamu. Okay, kena cari buat 4 orang satu grup, carilah mana-mana company yang buat sesuatu yang berkait rapat ataupun memang nak mencapai SDG. Madam percaya kamu masih lagi pening-pening tak tahu apa itu SDG. So, jom kita ulang kaji chapter 1 semula. Okey ke? Boleh ke? Okey, Madam. Boleh, Madam. Madam. Baik je semua. Korang ni baik dengan Madam ke sebab takut dengan Madam? Siapa takut dengan Madam? Siapa yang takut dengan Madam? Cepat beritahu sekarang. Adakah orang yang takut dengan Madam? Ataupun mungkin Madam cakap semua orang memang takut dengan Madam. Tapi Madam memang garang ke? Madam garang ke? Tak. Tak? Oh, habis garang dah ni. Garang. Garang ya. Madam ni tadi
apa itulah nak buat suara Hani Zalika adalah sayang pergi mandi. Meda harap berhasil lah. Ya. Harap-harapnya kita. Okay, sekejap. Madam kan, jenis madam tak boleh macam nota madam kelang kabut. Ni kelang kabut dah ni. Dia suka letak satu folder by semester kan. Hai. Tak ada lagi. Notes. Okay. Modules and textbook. Textbook dah ada dah madam bagi. Lah madam tu kena print lah textbook ni. Nak berapa page kalau print? Allahu Akbar, 384 page. Okey je sebenarnya untuk buat bacaan. Kita print, kita spend RM50 kan untuk buku. Kenalah kan baca-baca sikit. Dapat dah ke buku teks ni kelas? Ada dah ke? Dapat Syekh Syafiq bagi. Alhamdulillah. Tapi layanlah kita nak baca tak 384 page. Baca tak agak-agak ni? Kan. Tengok ni poverty. So macam ni, apa beza nota slide dengan nota textbook? Textbook ni macam cerita penuh tau. Macam slide ni macam teaser je. Jadi kalau kamu nak tahu lagi lebih mendalam lagi, madam masa diploma macam kamu jugalah jenis kepening-pening je kan. Kita baru masuk universiti. Madam memang kalau boleh nak baca slide je yang paling sikit. Tapi bila madam dah part 5, part 6 tu, madam dah dulu ada part 6 tau. Okay. Dan kamu cakap, madam pun extend tak dulu ada 3 tahun. Kamu semua je 2 tahun setengah. So, masa madam dah macam tahun akhir part 5, part 6 tu, madam dah start macam baca buku teks. So, kita macam, kadang-kadang kan slide ni macam cerita tak habis. Faham tak? Kan. Jadi madam start baca buku teks barulah madam faham. And then bila masa degree, madam macam dah tak berkira dah. Memang madam beli je buku teks yang ori, yang baru, memang mahal lah sebab kita ni kebanyakan buku teks kita datang daripada negara luar negara lah kan. So madam baca, so macam madam dah tahu dah apa maksudnya, apa ni. And then English kita pun improve. Dan bila kita baca buku teks, cara kita menulis pun dekat esay lagi bagus. Alright? Okay, so madam nak buka slide tadi kan, madam cakap kan. Okay. So semua dah ada modul. Ini modul saya lepas tapi sama lagi, soalan masih sama. So boleh ke kita main jawab-jawab soalan hari ni supaya kita lebih faham? Boleh ke kelas? Boleh. Boleh madam. Boleh madam. Okay, soalan double choice je. Okay. Alright. Definition of sustainable development. Okay, kita pergi kepada perkara subtopik yang pertama iaitu kamu kena faham apa itu maksud sustainable development. Boleh ke kalau madam sebelum madam teruskan, madam nak seorang lah beritahu kat madam apa yang kamu faham tentang sustainable development dalam ayat kamu sendiri. Ada tak yang faham? Okay. Ada tak yang boleh buat ayat sendiri? Ada ke? Ada ke kelas? Apa itu sustainable development? Ada ke kelas? Saya try madam. dulu madam. Okey, boleh. Bagi dia madam. Bagi dia. Berebut. Bagus kelas F. Kamu semua pernah tak belajar dengan madam? Tak madam. Tak. Madam. Tak pernah tutorial ke apa tu, memang tak pernah. Tak pernah. Macam mana kamu tahu madam garang? Kita punya program. Buat essay tu, kan? Macam mana kamu tahu madam garang? Kamu tak pernah belajar dengan madam. Sebab madam penyelaras program. Ya ke? Sekarang tak dah. Kan? Sekarang tak dah. Madam lah orang paling baik sekali. Tak adalah. Biasalah madam garang kan. Okey. Apa lagi tadi? Apa lagi orang kata? Okey. Siapa yang faham tadi? Siapa yang nak beritahu tadi? Yang faham tentang sustainable development? Apa yang kamu faham daripada yang kamu dah belajar? Belajar dengan Syekh Syafiq Ya. Okey, dah habiskan chapter 1 kan? So cuba cerita sikit uduh-uduh lah orang Kelantan kata kan. Apa itu sustainable development? Dia macam cara kita nak kawal pembangunan tapi pada masa yang sama kita boleh jaga alam sekitar kita. Very good. Betul. Okey, dalam masa sama
kita hidup hari ni, jangan semua kita taruh tak tinggal untuk generasi dah hadapan. Okey, faham tak? Bagus tu, betul lah tu. Medah harap yang lain. Ada seorang lagi, yang lelaki tu, siswa. Boleh ke beri pendapat apa yang kamu faham tentang sustainable development? Saya try Madam. Boleh. Lebih kurang je. Saya faham yang sustainable development ni adalah pembangunan yang kita membangun tapi kita tidak mengefekkan semua jadi tu. Betul. Contohnya kan, kadang-kadang kita ni pencakar langit, sampai orang kata kita tarah bukit, kita ni, tapi sometimes kita terpaksa juga. Okey, macam kononnya, takkanlah kita nak duduk dalam hutan, kita terpaksa juga basmi hutan ataupun buat clear hutan, nak bina pertempatan, nak buat macam tanaman, nak nanam kan. Sebab kalau kita tak menanam, mana kita nak dapat padi apa semua. Dan kamu rasa dulu memang tanah terang macam ni ke? Tak, pokok penuh tu, zaman dinosaur tu. Jadi bila manusia ada, takkan manusia nak hidup macam tu kan? So terpaksalah macam orang kata membuat penerbangan sikit apa semua kan. Bila macam tu, kalau kita terpaksa buat, jangan lupa untuk compensate ataupun orang kata ganti balik, maknanya buat penanaman semula ke, kita buat hutan semula ke. Alright? Okay, orang kena faham macam tu. Okay, kita pergi pada soalan nombor 1. Definition of sustainable development. Choose correct definition of sustainable development. Okay, kelas A or B? B. Yes, very good. The answer is B. Pembangunan yang memenuhi kehendak sekarang tapi tanpa menjejaskan. Maksudnya akan datang, generasi akan datang. Alright, so maknanya janganlah kerana kita tengah hidup zaman ni, kita ambil semua, kita tarah semua, habis. Kita tak jaga binatang liar, kita tak jaga pokok, sampai generasi akan datang, tak kenal pun apa itu alam semula jadi. Sebab kita habis-habis guna, tak ingat orang belakang. Maksudnya macam tu lah. Alright, so kita pergi kepada subtopik yang kedua. Okay, when was Sustainable Development Goals adopted? Bila SDG ni diperkenalkan? A. Yes, very good. 2015, dan dalam masa 15 tahun dia kena capai, itu 2030. So another 9 years lagi. Alright, so very good. Okay, how many goals that SDGs have? Berapa banyak goal? 17. Bagus, 17. Okay. Choose correct SDGs from below option. Okay, kalau kamu dah tengok Madam punya modul tu, so yang mana A atau B? Yang mana SDG? A. Bagus. Clean water and sanitation. Ini benda yang dia nak capai. Ya. Ada 17. Ini Madam letak beberapa lah. Okay, number 5. At early stage, we follow, apa dia? Ini macam susah sikit lah. Okay, biarlah, tak payahlah ni. Yang keenam, poverty in rural areas are worse or better than urban areas? Kemiskinan di kampung, di pedalaman, teruk. Worse. Dia datang dengan kemiskinan dan kurangnya fasiliti. At least urban, dia ada fasiliti yang membantu dia orang. Okay. Okay, nombor 7. Choose one strategy to eradicate poverty suggested by SDGs. Satu strategi untuk membasmi kemiskinan. Microfinance or reduce birth rate? Mana dia? Microfinance tu macam mana, Madam? Okay, microfinance ni kita bagi loan kecil-kecil pada peniaga-peniaga kecil. Kan biasa kan kita dengan loan kan, kamu tak biasa loan 100,000, 200,000, itu banyak, faham tak? Ini kita bagi kat macam peniaga karipap. Contohnya yang menawarkan macam kalau kamu pernah dengar Amanah Ikhtiar, Tekun, pernah dengar tak? Pernah. Dia bagi banyak, dia bagi 3,000, 5,000 supaya macam, yelah Pak, bisnes tu pun kecil. Itu microfinance. Micro tu maksudnya kecil, finance tu keuangan. So dia bagi pinjaman kecil-kecil nak bantu makcik ni jual karipap mini, nak bantu makcik ni jual kuih, faham tak? Itu microfinance. Yang kedua, reduce birth rate. Kurangkan kadar ni, jangan beranak ramai sangat. Anak seorang cukup. Yang mana agaknya strategi untuk eradicate poverty yang dicadangkan oleh SDG? A or B?
Microphone. Yes. Memberi pinjaman secara kecil-kecilan. Tapi pinjaman tu janganlah kita guna nak buat beli sofa, kan? Comel rumah, pasal lansir. Jangan guna untuk niaga. Sebab itulah it's very important to don't give fish but teach them how to fish. Jangan bagi ikan. Ikan akan habis. Dia datang balik minta. Tapi kita ajar dia cara cari ikan. Okay, bagi modal. Selain pada modal, bagi juga motivasi. Selain tu bagi juga latihan. Bagaimana nak jadi seorang usahawan. Okay. So kamu nanti bila dah grad nanti kamu jangan rasa nanti orang akan datang depan rumah kejar kita untuk menawarkan kita pekerjaan. No. Hidup tak semudah dan seindah itu. Kalau kata pada satu kamu susah sangat nak cari kerja kan, kamu kena berfikiran entrepreneur. Maksud madam, carilah apa-apa macam nego ke bisnes. Sebab Nabi pun dah kata 9 daripada rezeki datang daripada apa? Perniagaan. Okay, so dia fikirlah kena cerdik. Okay. Kita daripada instead of makan gaji, maybe kita pula yang boleh menawarkan gaji pada orang. That's very good. Okay. Dan orang akan bila orang ada kerja, orang akan keluar daripada kemiskinan. Okay. Number 8. Choose correct source of human food. Okay, mana? A. Yes. Makanan kita tak boleh nak download. Boleh ke kita download makanan? Boleh kita nak upload ke download tak boleh. Kena juga perikanan, perladangan, pertanian. Itulah makanan-makanan kita. Okay. Lainlah kita orang marih kotlah kita makan timah ke kan. Makan platinum ke tak. Kita orang bumi Okay, nombor 9. What can cause threat to food security? Apa yang boleh menyebabkan ancaman kepada keselamatan makanan? Maknanya kita takut makanan tak ada. Okay, so apa benda yang boleh mengancam keselamatan makanan? A or B? A. Yes, kita sangat risau kalau berlakunya orang kata kemarau berpanjangan ataupun banjir yang boleh memusnahkan ladang-ladang. Korang umur berapa masa banjir Kelantan berlaku yang besar tu? 2014 tu. Form 1. 31. Siapa yang betul-betul dia satu cik lagi. Siapa yang betul-betul merasai, memang betul dia duduk dekat tempat pusat tu. Siapa yang betul-betul merasai? Ada rasa kebanyakan kamu merasai kot. Ada tak yang memang sampai tahap orang kata terjejas? Ada tak? Maknanya rumah dia ke apa ke, ada tak? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada Okay, masa tu studio Madam cerita, ni studio Madam ceritalah kat Madam ni. Dengar tak? Dengar madam. Area Pasir Mas. Lepas tu macam masa tu keadaan terlalu teruk sampai pihak berkuasa pun macam polis askar rela tak dapat nak reach. Lepas tu dia kata memang dia tangkap je ayam. Anak ayam macam tu memang sembelih. Bakar je atas apa-apa. Memang rumah sampai sofa ni, dalam rumah dia penuh air. Sofa ni macam terpaksa hanyutkan sebab kalau tidak rumah-rumah hanyut. And then memang dia kata ambil garam je, memang tabur-tabur gitu atas ayam. Sebab memang dah tak boleh nak makan. Membayangkan lembu, kebab apa semua. Lembu lah, banyak lembu, kambing semua duduk. Memang kena hanyut semua. Memang masa tu sangat teruk lah. Ayam tu dia dapat tangkap-tangkap gitu memang disembelih. Dia macam ya Allah ya ke. And then ada yang sampai pecah ke 7E sebab masa tu memang teruk lah kan. And dia ambil je makanan 7E dah lapar sangat dah. Masa tu madam 100,000 rakyat Kelantan yang affected lah. Kat KB, yang paling teruk saya kat Kuala Kerai lah kan. Okay. So natural disaster seperti banjir dan juga kemarau boleh menyebabkan ancaman, memberi ancaman kepada makanan kita. Tak ada makanan. Sampai bila kita nak tahan tak ada makanan? Sampai kita happy je kan. Okay, bersyukur. Okay, 10. Choose correct statement. Yang pertama, children of educated mothers. Okay. So, and the children do not to increase their health level. So, mana A or B? Cuba baca. A. Yes. Anak-anak yang datang pada mak yang berpendidikan, walaupun maknya hanya sekolah rendah saja, akan lebih
survive nak bandingkan dengan ibu yang tidak ada pendidikan. Nampak betapa pentingnya pendidikan. Bila kita terdidik, bila kita tahu banyak benda, bila kita ada knowledge, kita akan memastikan yang anak kita survive. Macam mana? Itulah pentingnya untuk tahu. Itulah Media pernah ada satu ayat tu pernah kata, kalau kita ni tak nak belajar, kita tahanlah berapa peritnya berada dalam kebodohan. Memang macam kasar kan. Tapi bila kita tak tahu ataupun ayat mudahnya jahil, kan, habislah. Okay, nombor 11. Choose one way to improve health level. Yes, meningkatkan sanitasi dan juga hygiene lah. Ini especially tandas lah Media rasa. Ada tandas dan air yang bersih. Sometimes kita ni, bukanlah kita dekat India, kalau kamu tengok cerita toilet, memang sometimes diorang memang tak ada proper tandas. So main membuang je masuk dalam sungai tu menjadi air orang pun makan. Itu yang kena tahan penyakit bawaan air. Sebab kebersihan tu akan membawa kepada kesihatan. Okay, nombor 12. What are the basic skills expected when children go to school? Apa dia? Membaca dan juga matematik. Pandai membaca, pandai mengira, itu pun dah okey lah. Tapi itu kalau kat negara Afrika Selatan sana lah. Kalau macam kita ni, kena ada universiti, even diploma nak ada, degree nak ada, okay, nak hidup zaman sekarang ni. Sijil tu sangat penting. What is the alarming problem with gender equality nowadays? Okay. Apa? Okay, jawapan A. Ya. 49 negara di seluruh dunia sekarang ni tidak ada undang-undang khusus untuk melindungi wanita daripada keganasan rumah tangga. Ini menyedihkan ya. Bila kita kena pukul dengan suami kan, bukan kita lah wanita kan, domestic violence tu banyak terjadi. Especially musim-musim PKP ni, duduk dalam rumah stres. Okay, stres duit kan. Jadi bagan, mulalah nak memukul. Tapi Media dengar ada juga isteri memukul suami kan sebab tak dapat baju raya, hentak dengan kan ada berita hentak dengan lesung batu. Amboi kan, jangan main kalau tak ada baju raya, perempuan boleh jadi geram lah. Okay, what is the main source of fresh water? Apa dia? Sea and river or frozen ice? Air. Sea and river. Sea and river. Alright. Okay. Sila macam frozen ice je tu, tak belah. Okay. Nombor 15. Choose renewable source of electricity. Mana yang boleh diperbarui? Angin, kuasa angin atau arang batu? Wind power. Yes, wind power ataupun coal tu arang batu. Kamu kena faham arang batu ni it takes time untuk jadi. Okay, arang batu ni guna untuk apa medium? Elektrik yang kita rasa ni, kereta api dulu semua kereta api. Orang kata dandang orang panggil kan, kereta api elektrik. Inilah dia. Okay. So what is the meaning of decent work? Apa maksud decent work? Okay, proper work. Yes, proper work with proper payment. Okay, very good. Okay, number 17. One of the ways to increase job opportunities is by, apakah cara-cara untuk meningkatkan job opportunity? Yes, promoting local culture and product. So kalau kamu duduk, macam Media duduk kat Besut. So produk utamanya adalah pantai, hasil laut. Okay, so kalau kita ada itu akan memberikan orang kata kerja lah kepada peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat. Okey, kalau kat sempadan, Media tengok mereka lebih kepada menjual barang-barang daripada negara jiran. Betul tak? Contohnya macam dekat Pekalan Kubur, Rantau Panjang. So memanglah it depends pada setempat tu. Okey, satu lagi kalau kamu tengok dekat Himalaya ataupun kat Gunung Everest, rata-rata kat situ memang kerjanya jadi pemandu pelancong ataupun tukang angkat barang untuk orang naik gunung tu. Sebab itulah panggil local culture, local product. Okay. Is the main driver of development and employment. Apakah yang menjadi main driver of development and employment, class?
Manufacturing, yes, okay. Manufacturing ataupun orang kata pengeluaran. Nombor 19, basic infrastructure like apa dia, remain bukan scar ni macam kurang ada lah dalam negara-negara membangun. Apa yang kurang dalam negara-negara yang membangun? Basic. B. Even sekolah dengan hospital pun kurang ya. Siapa tengok cerita Crash Landing on You? Tengok. Tengok Wah yang perempuan. Suka tak cerita tu? Suka ke tak suka? Bisa je suka. Siapa nama hero-nya? Hyun Bin. Yoon Bin ke dia tu? Itulah handsome je kan. Tu kamu tengok tak kehidupan kat Korea Utara yang digambarkan tu? Nak masak pun lah. Peti ais pun tak ada. Elektrik pun tak ada. Barang, kalau daging tu kira orang kata makanan mahal lah. Lepas tu letak kat bawah tanah. Ya Allah. Macam dah. Okay. Okay. Many children in poor country die before their 10 or 5th birthday. Ramai kanak-kanak di negara-negara Mesir mati sebelum hari jadi mereka yang ke berapa? B. Yes, yang kelima. Sedih budak kecil sangat fragile. Okay, kadang-kadang kalau dia cirit-birit, anak Medan pernah cirit-birit. Tahulah salah makan apa budak-budak kecil kan. Mau tahu tak, dia membuang sampai dia tak tahu tak ada apa yang nak dibuang, sampai dia menangis tak keluar air mata sebab dia tak ada air dalam badan dia. Sedih tak? Dia menangis lah. Masa tu pula kes tengah tinggi, kes COVID lah, kes denggi masa tahun 2016-17 macam tu lah. Hospital tak ada kosong, and then pergi HUSM. Dia pergi dua-dua lah, swasta dengan HUSM. Yang swasta pun dua-dua tak ada kosong. Lepas tu pergi HUSM 3 jam tak layan-layan. Sorak-sorai madam, ya Allah. Anak madam sampai dah tak ada air mata. Dia menangis sampai tak keluar air mata sebab dia tak ada air dalam badan dia. Allah, sedih betul ya. So budak-budak ni sangat fragile. Bila dia macam dehydrate gitu, dia boleh menyebabkan kematian lah. Okay. Okay, nombor 21. Common urban challenges include yang mana? Apakah masalah-masalah biasa lah kalau kat bandar? B. Ni lah congestion. Congestion ni maknanya kepadatan, kurangnya duit untuk basic service and a shortage of adequate housing, masalah rumah. Itu masalah masalah cabaran utama lah orang bandar ya. Sesak, kurangnya dana untuk meningkatkan servis-servis basic dan kurangnya rumah. Okay, itu masalah kat bandar biasalah. Okay, nombor 22. 3 elements that consist in ensuring sustainable consumption and production patterns goal are, okay, apakah 3 elemen? Okay. Okay. Food, water and energy. Okay. Alright, nombor 23. One of the effects of climate change. Okay, apakah kesan perubahan iklim ni kelas? Rising sea level. Yes. So kalau air naik, apa jadi kalau air naik? Banjir kilat. Okay, banjir kilat. Tsunami. Tsunami, okay. Tsunami. Itu kalau ada ni kan. Okay, yalah tu. Kamu tahu tak Maldives? Maldives kan cantik kan, terkenal kan. Kamu tahu tak Maldives ni berisiko untuk hilang daripada peta dunia sebab air naik kan, air batu semua cair, Antartika dengan Antartika suhu naik, so meningkatkan paras laut dan dia tu rendah, dia boleh hilang daripada peta, tenggelam lah daripada peta dunia Maldives tu. Okay. Okay, nombor 24. Life below water talks about, okay, ni SDG yang keberapa yang nak kelas last juga. So apa maksud life below water ni agak-agak? A or B? Dia macam agak tricky sikit lah. A. Life resources that comes from water. Apa-apa yang dalam air, kita pun kena jaga juga. Alright? Okay, 25. Who depends on forest to live alive? Okay, siapa yang bergantung kepada hutan untuk hidup?
Indigenous people or urban people? Orang indigenous ni orang asal lah, okay, ataupun orang bandar. Yang mana antara dua golongan ni yang bergantung kepada forest untuk hidup? Indigenous. Yes, orang asli lah ataupun orang asal ya. Among the institution that most affected by corruption are, okay, yang mana yang paling terlibat dalam corruption ataupun terkesanlah dengan corruption? Judiciary and police. Judiciary and police. Yes. Dan yang 27, a successful sustainable development agenda requires partnership between people and government or government, the private sector and civil society. Yang mana? B. Yes, B. Alright. So sikit sebanyak kita buat latihan ni kan. Okay, so boleh tak kalau madam bagi kamu tugas untuk buat ni? Kamu dah buat ke ni semua? Belum lagi kan? Belum. Okay, so boleh tak nanti ambil satu kertas, tengok jawab soalan ni. Semua dah ada dalam modul. Buat 1 ke A, 2 ke B, 2, B, 3, A, 3, boleh tak jawab soalan sampai habis ni? Sampai berapa soalan ni? Tak banyak pun. 35 je. Boleh ke? Untuk memperbaiki lagi. Boleh, Okay. madam. Untuk minggu sampai 35 je. Structure tak payah. Sebab kita pun sejam je tutorial. So kita bincang macam ni, at least kita dapat kan. Okay, so boleh tak kalau minggu depan, kalau kamu semua dah habis chapter 2 belajar dengan Sir Syafiq, terus je buat soalan chapter 2. Boleh ke? Boleh. Masuk kelas, mana? Masuk kelas kita terus je kita terus je buat bincangkan. So nanti kamu tahu tak kalau kamu belajar and then dalam masa 48 jam kamu langsung tak Sir Syafiq bagi lecture, lepas tu habis lecture okay, kamu pun tutup, tak ulang kaji dah, tak cakap dengan kawan pasal ni ke, ataupun dia tak buat latihan, kamu akan lupa seolah-olah kamu tak pernah belajar. So pastikan kamu tutorial lecture bila dengan Sir Syafiq? Hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Habis je buat malam tu. Buat sekejap je. Bukan panjang sangat. 1A, 1B. Alamak. Tengok ni. CD. Dia patut AB Okay. Boleh ke madam minta macam tu kelas? Boleh. Boleh, madam. Nanti kita bincang. Alright. Tak Amal kenapa sengih je? Tak ada madam saja. Kenapa pula tu? Madam, tadi madam paparkan tak tadi jawapan madam punya nota? Ada. Yelah, lepas ni ada kelas lagi ke? Pukul 2. Okeylah, tak apalah. Rehat dulu, buat jawapan tu. Nanti madam sediakan satu untuk chapter 1. Chapter 2 tu nanti pula. Habis je chapter 2 nanti terus buat. So that masa kelas tutorial kita boleh bincang-bincang. Okay? Boleh semua? Boleh. Semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Happy birthday. Thank you. Dah lama dah birthday madam. Okay, bye-bye semua. Bye madam. Bye, madam. Bye. Bye, madam. Bye.